Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesi ni special sikit, ya. Sesi hari ini special sebab apa? Sebab hari ini hari yang special, ya. Hari ini hari yang istimewa pada diri saya lah. Sebab apa? Hari ini hari janji saya, ya, birthday saya. So saya nak lakukan sesuatu yang bermakna, ya, pada hari ini. Antaranya ialah berkongsi dengan anda semua pasal benda yang berfaedah, ya. Masalah ni memang masalah yang kerap berlaku, ya. Ramai datang ke klinik ortopedik, ya. Even kalau anda pergi balik kampung ke, jumpa mak ayah anda ke, ya, datuk nenek anda, masalah sakit tumit atau sakit tapak kaki ni memang masalah yang kerap berlaku, ya. Memang masalah yang kerap berlaku. Cuma hari ni apa yang istimewa, saya buat sesi giveaway. Sesi giveaway ni ialah saya ada buku kat sini, ya. Buku ni buku keluaran White Coat, White Coat Enterprise yang dikeluarkan pada tahun 2015, ya. Buku Diagnosis Phobia ni. Buku Diagnosis Phobia ni telah dinobatkan sebagai buku terbaik, Best Book of the Year 2014 dan 2015 oleh MPH Bookstore. Jadi buku ni memang bagus, nilai dia RM30, ya, nilai RM30. So saya ada beberapa buku yang belum dibuka lagi, masih bercover lagi. Jadi kalau nanti anda tanya soalan, ya, nanti saya pilih, InsyaAllah kalau yang terpilih tu, kita jawab soalan tu. Nanti saya PM anda untuk hantar buku ni kepada anda. InsyaAllah saya dengan Dr. Shahnaz, isteri saya, tanda tangan sekali untuk anda. Buku special lah, ya, special. Okey, terima kasih Puan Jamilah, ya, Nur Azlin Sulaiman, Tengku Syahrul Bahrin pun sama-sama. Terima kasih. Okey, apa masalah sakit tumit, ya? Sakit tumit, sekarang ni kita bersama ada 55 orang, ya, alhamdulillah. Tadi anak saya tanya, saya nak kongsi lah sikit, ya. Kenapa saya susah payah menyibukkan diri buat sesi sharing macam ni, ya. Buat sesi sharing. Dia kata kenapa papa tulis dekat Facebook, dekat Twitter, ya. Padahal benda ni benda kita panggil jariah, amal jariah, benda yang tidak berbayar, ya. Bayaran tu nampak kemudian hari, kita tak nampak sekarang, ya. Benda gaib, benda yang kita tak nampak sekarang. So saya jawab ke anak saya, Yasmin Maisarah lah, anak sulung saya. So saya beritahu dia sebab apa papa buat benda ni. Sebab saya tanya balik soalan kat dia, apa 3 perkara yang kita setiap anak Adam bawa ke kubur apabila kita meninggal dunia? Apa 3 perkara, ya? Satu ialah amal jariah, kan? Amal jariah, sedekah jariah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang solehah dan soleh lah, anak yang soleh. Jadi 3 perkara. Jadi insyaAllah sedekah jariah tu antara saya dengan Allah SWT, ya. Yang tu kita masing-masing diri tahulah, ya. Anak soleh, insyaAllah dalam proses, ya, semuanya alhamdulillah lah dapat anak-anak yang soleh dan solehah, insyaAllah, ya. Dan ini berkongsi ilmu ni ialah antara ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu bermanfaat, ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh anda semua jika anda sampaikan kepada saudara mara anda. InsyaAllah dia menjadi apa nama itu, sebagai satu InsyaAllah ganjaran lah buat diri saya, ya. Harapannya macam itulah, ya. Sama-sama kita berdoa. Kalau anda sendiri pun ada amal jariah, anda sendiri ada ilmu, walaupun sedikit, sampaikan, ya. Walaupun ada sedikit ilmu, sampaikan, ya. Okey, saya baca hadis malam, daripada Imam Muslim, Talibu ilma faridatun ala kulli muslim, ya. Yang ni daripada Anas bin Malik, ya. Jadi kita ada ilmu walaupun sedikit, kita kena sampaikan, ya. Kita tak tahu ilmu yang sedikit tu yang akan bermanfaat pada orang, ya. Okey, hari ni kita nak kongsi pasal sakit tumit, ya. Sakit tumit atau sakit belakang. So sakit tumit, sakit belakang ni luas, ya. Amat luas, ya. Pelbagai masalah boleh datang dengan sakit atau tumit atau sakit belakang. Antaranya gout, ya. Jika anda ada sakit gout, anda boleh datang dengan sakit ibu jari, ya, ibu jari kaki. Anda boleh sakit di tumit, anda boleh sakit di sendi lutut. Banyak sendi boleh terlibat. Kalau anda sudah berusia, kadang-kadang sendi anda rosak, anda boleh dapat osteoarthritis, sakit sendi juga, kerosakan sendi. Itu pun masalah yang biasa berlaku. Sakit tumit, ya, sakit buku lali, ya, sakit ibu jari kaki. Lagi apa lagi masalah? Kalau anda ada jangkitan kuman, contoh kencing manis
kencing manis, ya. Kadang-kadang berlaku nanah di tapak kaki pun anda boleh dapat sakit di tumit atau di tapak kaki. Cuma hari ni yang saya nak kongsikan ialah masalah yang kerap datang pada kami. Masalah orang muda pun datang sakit ni, ya. Saya pun pernah kena, ya. Saya pun pernah kena sakit ni. Saya rasa dah 5 tahun lepas saya pernah sakit ni, ya. So saya tahu macam mana rasa sakit ni. Ayah saya pun pernah kena ni, ya. So siapa saja pernah boleh dapat sakit ni, satu kondisi yang kita sebut plantar fasciitis, ya. Plantar fasciitis. Apa plantar fasciitis ni apa, ya? Plantar fasciitis ni, fascia ni ialah satu tisu yang ada di tapak kaki kita. Dia duduk daripada, dia bermula di tumit, dia berada memanjang ke tapak kaki dan pergi ke tulang, ya. Tulang di hujung-hujung jari kaki. Jadi plantar fascia ni nama dia, ya. Plantar fascia ialah fascia tisu yang berada di plantar tapak kaki. So dia boleh dapat keradangan, ya. Kadang-kadang radang, ya, radang, inflammation. Kadang-kadang koyak, dia boleh koyak, ya. Jadi ini boleh menyebabkan kesakitan. Jadi sakit, macam mana sakit yang plantar fascia ni, sakit yang macam mana? Jadi kalau anda ada sakit, saya ada kongsi kat sini sikit supaya saya tak lupa, ya. Okey, sakit yang mana anda paling sakit masa mula-mula bangun pagi, anda nak bangun daripada katil tu, nak berpijak yang pertama tu, sakit yang teramat sangat, tak boleh nak pijak. Yang tu antara tanda dia, antara tanda plantar fasciitis. Anda sakit sangat tapak kaki anda, tak boleh nak berpijak. Dan sakit ni bila semakin lama dia semakin berkurang. Katakan bangun pagi nak sembahyang subuh tu pukul 6, kemudian pukul 7, pukul 8, semakin lama dia semakin berkurang sakit tu. Tu antara sakit, contoh sakit. Macam mana sakit ni lagi? Sakit dia menyocok, ya, menyocok. Stabbing pain kita panggil, ya. Menyocok. Kat mana sakit dia? Di tumit. Di tumit, ya. Kalau katakan anda tekan sakit dekat buku lali tu, bukanlah. Maksudnya dia sakit di tumit. Apa lagi contoh dia? Sakit ni dia semakin berkurang apabila semakin ke tengah hari, ya. Semakin ke tengah hari anda dah berjalan banyak, sakit tu semakin berkurang. Okey. Apa lagi tanda lagi satu? Sakit yang dia datang selepas anda buat aktiviti. Contohnya lepas anda berlari, ya. Anda jogging contohnya, ya. Anda banyak berdiri, banyak berjalan, betul sakit. Masa berdiri, berjalan, masa berlari tu tak sakit. Lepas tu baru sakit. Tu antara tanda-tandanya juga, ya. Tu antara tanda-tandanya juga. Okey, siapa yang berisiko dapat sakit ni? Sebab tu saya kata orang muda pun boleh dapat, bukan orang tua saja. Sebab orang muda kita banyak buat aktiviti, ya. Kita masih bekerja, ya. So risiko dia antara yang common ialah 40 hingga 60 tahun. 40 hingga 60 tahun. Tapi orang umur 30 pun boleh kena, orang umur 20 pun boleh kena, ya. Cuma yang kerap berlaku ialah antara 40 hingga 60 tahun. Tak tua sangat kan? Kalau ikut WHO, orang tua ni umur lebih daripada 65 tahun. So orang muda lah, ya, orang muda. Okey, siapa contoh orang yang berisiko untuk dapat ni? Jadi sahabat-sahabat saya yang suka berlari, ya, maraton, ya, berlari jogging, ya. So pastikan anda buat stretching dulu. Baru-baru ni Dr. Rafidah ada share di YouTube beliau, cara buat stretching, kepentingan stretching, ya. Kau kena buat stretching dulu sebelum anda lari. Kalau anda tak buat stretching, anda berisiko untuk mencederakan plantar fascia anda. Okey, so orang yang banyak berlari, maraton, jogging, risiko lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak buat aktiviti sebegini, ya. Okey, so exercise type, jenis exercise yang anda lakukan. So kalau anda jenis naik basikal, kuranglah risiko tu. Kalau anda jenis berenang, kuranglah risiko tu. Fadli, ya, alamak, banyak berlari kan. Okey. Alright. Ni topik yang saya sentuh minggu lepas, obesity. So kalau anda ada berat badan berlebihan, anda berisiko untuk dapat plantar fasciitis ni, sakit tumit ni lebih tinggi berbanding dengan orang yang ada berat badan normal atau berat badan normal. So maksudnya kalau anda ada berat badan berlebihan, risiko untuk dapat ni lebih tinggi. Kerja. Okey, kerja, occupation. Okey. Siapa yang bekerja banyak berdiri? Yang banyak berdiri contohnya guru kan, cikgu, cikgu, pensyarah, ya,
Masalah even jururawat, doktor pun kita banyak berdiri. Kadang-kadang kalau doktor buat operation, kadang-kadang 4-5 jam tak duduk berdiri. Kalau banyak berdiri pun berisiko untuk dapat plantar fasciitis ni. Okey, yang paling benda yang mudah tapi mungkin orang tak tahu ialah pemilihan kasut yang sesuai. Shoe wear. So kalau anda seorang marathoner ataupun suka jogging, anda kena pilih kasut yang sesuai. Kalau anda banyak berjalan, banyak berdiri, guru pun anda kena pilih kasut yang sesuai. Kalau kasut anda tak sesuai, anda berisiko dapat masalah ni. Jadi kadang-kadang cuma dengan menukar kasut yang sesuai, good padding kena baik, lembut. Kalau saya, antara benda yang saya buat, sebab saya pernah kena sakit ni, so saya tahu sakit macam mana, so saya pilih kasut, saya pilih kasut, tekan dulu masa nak beli tu, tekan dulu padding tu lembut ke tak lembut. Memang pelaburan yang berbaloi. Ada orang kena beli kasut yang mahal sikit lah, kena beli kasut yang mahal sikit, baru dia akan okey, risiko untuk dapat ni lebih kurang. Okey, soalan daripada Syahidah Khalid. Doktor, saya nak tanya, saya akan sakit tumit bila bangun dari tidur, Okey. So kemungkinan kalau Puan Syahidah, kalau sakit tumit masa bangun tidur tu, saya susah nak cakap sini, saya kongsikan secara umum, tapi anda perlu datang, kita kena periksa dulu, doktor kena tengok. Ni kita punya next diagnosis. Macam mana buat diagnosis ni, macam Puan Syahidah, anda datang ke hospital, doktor akan tanya cerita anda macam saya tanya ni. Mungkin ada soalan-soalan lain lagi untuk pastikan bukan masalah lain. Kadang-kadang ada diagnosis lain yang kemungkinan boleh berlaku, So kita kena check dan buat pemeriksaan fizikal. Pemeriksaan fizikal apa yang biasa doktor check? Sebenarnya kita cuma perlu tekan di tapak tumit tu. Dia ada point dia, ada tempat dia, tempat asal plantar fascia ni. Kita panggil the origin of plantar fascia, tempat asal dia, So kita tekan kat situ. Kalau dia memang sakit kat situ, kemungkinan besar ni lah masalah dia. Kadang-kadang kita boleh stretch jari, kita tolak jari, kita regangkan plantar fascia tu pun sakit. Itu pun salah satu tanda. Kadang-kadang dia tak nampak benda ni, micro tear kita panggil, koyak yang sedikit, koyak yang sedikit saja. So anda mungkin ada masalah ni, kita perlu periksa anda dulu, baru kita boleh tahu apa masalah. Okey, pemeriksaan lain contohnya X-ray. Yang ni saya nak kena bagi tahu juga, sebab baru ni ada seorang saudara saya kongsi X-ray juga, ada nampak spur, kakinya spur macam tulang kecil yang tumbuh, tulang kecil lah, tumbuh dekat tumit. Sebenarnya agak biasa, kerap berlaku tumit ni, spur ni. Kadang-kadang tak semestinya bila anda ada spur, anda ada masalah plantar fasciitis. Tak semestinya anda ada spur ni, anda akan sakit. Ramai orang ada spur tapi tak sakit, So kita jangan rawat berdasarkan X-ray. X-ray ni cuma membantu saja, tapi tak semestinya itu punca je, So macam mana nak rawat plantar fasciitis ni? Macam mana nak rawat plantar fasciitis? Actually tak susah pun, tak susah. Cuma perlukan kesabaran dan komitmen lah. Kesabaran dan komitmen ni susah sikit kan. Kesabaran dan komitmen. Pertama, anda kena rehat. So macam mana nak rehat? Saya kerja doktor, macam mana nak rehat? Ni masalah dia, kadang-kadang kalau peringkat awal tu, contohnya macam guru mengajar. Sekarang ni okey lah, tak mengajar, tapi kalau mengajar nanti, pensyarah ke, apa anda boleh buat? Biasa doktor akan keluarkan surat, kita boleh keluarkan surat bagi tahu apa masalah anda. Anda boleh bagi pada guru besar anda atau pengetua anda. Kita mungkin anda boleh bagi sedikit pengecualian, mungkin berehat beberapa hari, kita rujuk pada fizioterapi dulu, kemudian kita kurangkan, mungkin minta pengecualian daripada berdiri lama, Okey, rehat, Satu lagi ice compression, air batu. Air batu ni kita kalau hari panas minum pun sedap, tapi ia satu perkara yang baik untuk banyak membantu. Kalau bengkak anda boleh letak air batu, kalau radang anda boleh letak air batu, Berapa lama nak letak air batu ni? Tu soalan yang biasa orang tanya, Biasa kita tak letak lama. Saya biasa cadangkan antara 10 minit ke 20 minit saja, tak lebih daripada tu. Kemudian anda perlu rehat. Selepas 20 minit baru letak balik. Sebab apa? Kalau anda letak terlalu lama, lebih daripada 20 minit, kulit tu dia akan jadi merah, inflammation kita panggil,
kita panggil thermal injury, kecederaan disebabkan suhu. Panas pun boleh cedera, sejuk pun boleh cedera. Okey, so jadi kalau letak ais, doktor biasa bagi nasihat pasal ais ni, cuma kadang-kadang mungkin tak tersampai dengan detail. So jadi kena letak ais 10 ke 20 minit saja dan stop. Lepas tu, lepas 2 jam baru letak balik. Okey, so anda boleh buat 4 kali sehari, ya, ataupun lebih kerap pun tak apa, tapi tidak terlampau, mana tidak lagi, mana 2 jam lah, paling cepat pun 2 jam. Ya, kalau setiap 4 jam pun tak apa, tapi tuam, ya. Letak ais, tuam, letak ais, tuam dekat point dia tu. Dekat mana paling sakit tu, letak kat situ. Ya, itu akan cepatkan lagi proses penyembuhan tu. Okey, stretching, ya, fizioterapi dia boleh buat stretching. Fizioterapi kita pun boleh buat stretching, ya, macam cuma regangkan pelantar fascia tapak kaki, ya. Macam mana? Macam kita dongakkan kita punya buku lali ke atas, ya. Bengkok ke atas dan tarik, ya. Stretching, ya. Anda tahu stretching kan? Regangan, ya. Regangan, ya. Terapi, apa fizioterapi boleh buat? Biasa kita akan rujuk pada fizioterapi sebab nak mempercepatkan proses, ya. Nak mempercepatkan proses penyembuhan. Selain daripada anda usaha, kita pun usaha juga. Ya. Terapi akan buat, ada beberapa modaliti yang boleh guna untuk kurangkan keradangan, ya. Antaranya ultrasound, ya, ultrasound terapi, bukan ultrasound scan tu, ya, ultrasound terapi. Boleh guna heat therapy, ya. Dia ada blower dia, ais yang sejuk tu, ya. Dia ada banyak cara dia. So ni semua untuk kurangkan keradangan, ya. Yang paling penting ialah shoe wear, tukar kasut. So antara tu nasihat pertama lah kalau anda jumpa saya nanti, ataupun siapa-siapa doktor pakar ortopedik yang anda jumpa nanti, ataupun kalau ada doktor GP kat sini yang sama-sama dengar sesi ni, bagi nasihat pada pesakit anda, pemilihan kasut yang sesuai, ya. Pemilihan kasut yang sesuai. Kadang kita lupa benda ni, ya. So pemilihan kasut yang sesuai tu penting. So kena buat pelaburan sikit, pilih kasut yang lembut, ya. Tapak dia lembut dan dalam dia pun lembut. Okey. Saya tak sebut pasal ubat kat sini. Apa ubat yang doktor biasa bagi? Ubat ni orang skeptikal sikit, ya. Ada orang takut sangat ubat, ya. Saya nak bagi ambil kesempatan kat sini, jangan takutlah, ya. Doktor ni kita nak menolong, kita bukan nak menerukkan keadaan anda, ya. So kalau anda ada apa persoalan, anda boleh tanya. Tapi kita akan bagi ubat, satu ubat untuk kurangkan keradangan, ya. Anti radang, ya. Biasa doktor boleh bagi ada beberapa ubat lah, ya. Non steroidal pun ada, ya. Kita panggil, ada beberapa jenis ubat, kita boleh bincang nanti. Setiap ubat pastinya ada kesan sampingan. Ada yang orang yang kurang sesuai, sebab tu kita kena bincang, kita kena cakap, ya. Tapi selagi benefit tu melebihi risiko, tak ada masalah, ya. Dan kita sentiasa pantau keadaan awak, ya. Kita sentiasa pantau. Okey, kalau katakan lepas ubat tahan sakit satu lagi, ya. Ubat tahan sakit, tapi ubat tahan sakit ni biasa kita akan bagi anda ambil cuma bila perlu saja, ya. Faham, ya. Okey, katakan tak jalan lah semua ni. Tak jalan lah semua ni. Apa kita nak buat? Apa pilihan yang kita ada? Kalau sakit tu terlampau kuat sangat, kita boleh tawarkan injection, ya? Suntikan. Suntikan ni biasa kita tak galakkan sangat. Kalau tak perlu kita tak buat, ya. Kita akan, kalau terlampau sakit, kita akan bagi suntikan. Kita ada campuran koktail dia lah, ya, untuk kurangkan keradangan dan kurangkan kesakitan di tempat yang paling sakit tu. Macam tu, ya. Biasa tidak lebih daripada 3 kali setahun kita boleh bagi injection ni lah. Biasanya sekali pun dah cukup, ya. Kita bagi sekali, and then teruskan dengan semua yang kita bincangkan tadi, ya. Ubat, fizioterapi, pemilihan kasut, ya. Satu benda yang saya tak sebut kat sini ialah berat badan, ya. Berat badan ni doktor tak boleh nak tolong, anda kena tolong diri anda sendiri. Macam mana doktor nak kurangkan berat badan anda, kan? Takkan nak buat operation buang semua tu, kan? Tak boleh, kan? So anda kena usaha, ya, dengan cara yang betul, pemilihan makanan yang betul, disiplin diri, dan juga dengan riadah secara berkala. Boleh, ya. Pelan-pelan lah, ya. Pelan-pelan kita buat. Anda akan nampak kesannya. Ada yang tulis tadi kat saya, dah kongsikan, lepas turun berat badan terus hilang sakit ni. So kalau beliau boleh, anda pun pasti boleh, ya. Dan last sekali, pembedahan lah. Setakat ni saya tak pernah buat pembedahan lagi untuk plantar fasciitis ni. Tak pernah buat pun lagi. So boleh baik, ya. Tak pernah jadi lagi kat sini yang saya buat pembedahan untuk plantar fasciitis, ya.
Okey. Apa lagi? Lifestyle, cara hidup kita. Kita kena ubah cara hidup. Katakan anda dapat masalah ni, selain daripada pemilihan kasut yang sesuai, pengurangan berat badan, anda boleh buat pemilihan sukan yang sesuai. Contohnya anda suka berjoging, pada peringkat awal tu mungkin tak kena rehat dululah, break sekejap, rehat daripada jogging, ya. Mungkin naik basikal dulu, ya, berenang dulu. Dah baik nanti insyaAllah boleh jogging kembali. Okay. So tapi kalau tengah sakit tu tak boleh lah. Kalau tengah sakit anda nak jogging juga, kita panggil trauma, ya. Merosakkan lagi tisu yang dah sedia koyak tu ataupun radang tu. So kena rehat sementara, kena bagi masa untuk dia rehat sementara, ya. Okay. Ada persoalan? Saya cek sekejap. Skipping, kalau skipping, ya, boleh, ya. Maknanya hentakan yang berterusan pada bahagian tumit. Landing, tengok macam mana cara anda skipping, ya. Macam mana anda landing, ya. Kalau cara yang betul, dengan padding yang betul, insyaAllah dia tidak menyebabkan kesakitan yang teruk lah, ya. Okey, boleh dirawat, ya. Nizam, terima kasih kerana watching, ya. Okey, heel spur dan plantar fasciitis. Heel spur, beza antara heel spur dan plantar fasciitis, Plantar fasciitis ni ialah satu diagnosis berdasarkan pemeriksaan fizikal kita. Heel spur ni ialah X-ray, ya, X-ray. Plantar fascia, kalau buat X-ray pun ada kes yang mana tak ada apa-apa yang tak normal pun. X-ray normal saja, ya. X-ray tu normal saja. Heel spur ni ialah satu, kita panggil X-ray findings, satu yang kita jumpa dalam X-ray. Dia tak semestinya tak normal, ya. Dia boleh ada di situ dan anda tak ada masalah apa-apa pun, ya. Faham tak? Boleh faham, ya, Puan Noreha? Okey. 41 tahun, osteoartritis, ya. Okey, banyak masalah, ya. Satu, kita kena ingat lah, ya, setiap kesakitan kita sabar. Dan insyaAllah dengan kesabaran tu, satu, mengampunkan dosa kita. Yang kedua, meninggikan darjat kita, ya. Yang tu kita kena ingat. Orang yang sakit dan sabar, sepanjang masa kesabaran dia tu akan mengampunkan dosa dia, akan menggugur semua dosa dia, ya. So kadang-kadang saya jumpa pesakit kat ward, saya minta pesakit doakan saya, ya. Pesakit minta saya doakan dia, tapi saya minta pesakit doakan saya. Kau tengok Ustaz Billy pun selalu minta orang yang dia lawat tu doakan dia balik. Sebab apa? Sebab mereka dalam keadaan dosa dia sentiasa berguguran, ya. Sentiasa berguguran. Sebab apa? Sebab dia sabar, So kalau kita sabar, insyaAllah sentiasa di dalam keadaan dosa kita berguguran. Allah maafkan dosa kita. Dan orang yang tak ada dosa ni, insyaAllah doa dia makbul. Jadi puan sakit banyak, ya. Puan sabar, ya. Saya doakan puan cepat sembuh, Memang, ya, kalau ada sakit belakang, ya, osteoartritis, sakit lutut, sakit sendi, pinggul, sakit tapak kaki, memang akan efek kita, ya. Akan efek kita, ya. So minta anda sabar. Jumpa doktor, ya. Jumpa doktor. Anda dah jumpa doktor, ya. Cuma kita tengok apa setakat mana kita boleh buat, ya. Setakat mana kita boleh buat. Memang obesiti akan menyumbang, ya. Saya dah bincang minggu lepas, ya, pasal obesiti. Kalau berat badan berlebihan boleh menyebabkan sakit belakang. Sebab apa? Sebab otot belakang, ya, spasm otot belakang. Obesiti boleh menjadi teruk lagi sakit lutut, osteoartritis. Sebab beban badan kita, ya, ke sendi tu memang akan meningkat. Sakit tumit pun akan makin teruk kalau berat badan kita berlebihan. Jadi memang berat badan ni memang, kalau ikut yang terkini, memang rakyat Malaysia ni, ya, berat badan kita memang juara lah juga dekat dunia ni. Jadi kita kena usaha sama-sama, kita kena tolong menolong. Kalau kita tengok ada suami nak kurangkan berat badan, isteri kena support, kena tolong, ya. Isteri nak kurangkan berat badan,
suami kena tolong, ya. Janganlah isteri mengajuk kalau suami tak makan banyak, ya. Kadang-kadang nak habiskan masakan, ya. Isteri masak sedap, lepas tu suami makan sikit. Tu tak best juga, ya. Kadang-kadang nak suruh habiskan juga. Mana lauk ni takut membazir, makan, ya, nak habiskan takut membazir. Jadi kita makan berlebihan, ya. Antara langkah mudah dia ialah jaga portion makan kita. Nabi dah ajar kan, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi perlu dibiarkan kosong, ya. So kita jaga portion makanan kita. Air manis, isteri saya senyum. Pandai cakap, Okey. Air manis, saya sekarang minum Nescafe 2 kali sehari, kadang-kadang 3. Tapi saya tak pakai gula, Saya tak pakai gula, saya tak pakai susu. So kurangkan gula. Air gas memang a bit no. Kat rumah memang tak boleh langsung air gas. Ada anak saya semua tak minum air gas, air karbonat, banyak gula tu. Apa lagi? Isteri saya gelak je. Okey. Apa lagi? Nasi. Nasi kalau peringkat awal saya sebenarnya dah turun, dalam tahun lepas saya turun 6 kilo. Tahun ni maintain saja. Apa saya buat? Nasi, saya tak makan nasi. Dulu biasa nasi kan, orang Terengganu kan, pagi, tengah hari, malam makan nasi. Jadi sekarang ni apa anda boleh buat, kita kurangkan pada 2 kali sehari dulu, ya. Kalau tak boleh kurang sekali sehari, 2 kali sehari pun okey, ya. Tengah hari ikut portion nasi, malam sekali. Okey. Pagi tak payah nasi lah. Saya pagi makan roti wholemeal je. Cuma hari ni je special. Hari ni special sebab apa? Sebab anak sulung saya masak nasi goreng. So terpaksa makan lah. Nanti kan merajuk pula kan, birthday kan. Ini birthday, so kena makan nasi goreng. Tak apa. So tengah hari tak makan nasi. Hari ni tak makan nasi tengah hari, mungkin makan malam pula, ya. So kena tolong menolong, Kalau ada ahli keluarga kita nak kurangkan berat badan, kita kena support. Kita kena support dia. Buat sama-sama lagi bagus, ya. Buat sama-sama pun bagus, ya. Apa lagi soalan ni? Lotion. Lotion khas tak ada sebenarnya, ya. Lotion ni untuk kulit lah, untuk kulit. Tapi kalau di hospital kita ada ubat sapu untuk kurangkan berat badan, ya. Kurangkan berat badan pula. Kurangkan kesakitan. Cakap pasal berat badan, terus pakai lotion nak kurangkan berat badan, ya. So untuk kurang kesakitan dan keradangan boleh, ya. Okey. Boleh nak jumpa pakar kasut yang sesuai pun tak ada masalah. Boleh, tak perlu jumpa doktor dulu kalau dia tahulah pasal kondisi ni. Tapi saya nasihatkan jumpa doktor dulu. Sebab apa? Sebab kita kena tahu masalah tu betul ke tak betul. Takut salah diagnosis, ya. Takut salah diagnosis. So kita kena pastikan diagnosis yang betul dulu. Okey. Apa topik lain yang anda suka nak bincangkan ni? Kita boleh bincang lagi. Plantar fasciitis dengan flat foot. Bagus soalan, ya, Puan Atikah Nik Mazian, ya. Terima kasih. Sebenarnya ada, ya. Soalan dia, ada kaitan tak antara plantar fasciitis dengan flat foot? Ada, ya. Ada. So kita panggil foot biomechanics, biomechanics ataupun anatomy of the foot. Anatomy kaki kita. Kalau flat foot boleh menyebabkan juga risiko pada plantar fasciitis. Kalau high arch yang melengkung sangat pun boleh menyebabkan plantar fasciitis. Sebab tu kena pilih kasut yang sesuai, ya, untuk support kita punya arch kita punya, ya, kita panggil apa, ya, arch ni. Dekat tapak kaki kita tak lurus kan, kaki kita ada melengkung sikit kan. So untuk support arch tu kena pilih kasut yang sesuai. Okey, sakit di tengah tapak kaki, adakah plantar fasciitis? Tak mustahil, boleh. Tapi anda perlu ke hospital lah, puan, ya. Kena ke hospital sebab kita kena pastikan. Biasanya lebih kepada tumit, ya. Tapi tapak kaki pun di sebahagian daripada plantar fascia juga. Dia boleh pergi, ya. Dia lalu ikut tapak kaki. Okey, terima kasih pada Puan Mel, yang ucapkan birthday pada saya. Birthday saya, ya. Alhamdulillah. Bukan rahsia, ya. Bukan rahsia. Saya tahun ni alhamdulillah 44 tahun. Dipanjangkan umur. Banyak dah lalu, ya, suka duka kehidupan. Dikurniakan isteri yang solehah, alhamdulillah. Anak-anak yang baik, alhamdulillah, syukur, ya. Banyak nikmat yang Allah bagi. Sebenarnya umur yang semakin banyak ni sepatutnya menyedarkan kita, ya. Kita lebih hampir kepada kematian, ya. Bukannya
ya, lebih hampir kepada kematian. Kita kena lebih bersedia untuk menghadap Allah SWT, ya. Okey, kasut yang sesuai, saya tak boleh, yang saya boleh cakap secara umum saja, kasut yang sesuai adalah kasut yang ada padding yang bagus. Sebab apa saya tak boleh cakap? Sebab kasut ni bergantung kepada tapak kaki kita, ya. Ada tapak kaki yang lebih flat, ya. Ada tapak kaki yang lebih melengkung. Jadi kalau anda datang ke hospital, antara yang kita buat ialah ikhtiar kita, ialah kita rujuk anda kepada occupational therapy atau terapi cara kerja untuk buat padding, ya. Itu yang di hospital lah. Ada juga yang di swasta, ya, di swasta, ataupun yang buat kasut yang sesuai di luar pun boleh, ya. Tapi kita akan pastikan diagnosis tu betul dulu. Okey, saya rasa tu saja untuk kali ni. Saya harap sesi ni bermanfaat, ya. Terima kasih buat semua yang menonton. InsyaAllah saya akan rakaman ni saya akan share di Tinta Mahyudin ni, ya. InsyaAllah anda boleh tengok. Kalau tak sempat tengok sekarang pun, anda boleh tengok lepas ni. Dan saya akan cuba edit dan letak di YouTube channel saya juga, ya, untuk insyaAllah dapat dimanfaatkan untuk sebagai amal jariah saya lah, ya, amal jariah. So jadi saya nak galakkan anda di sini, kalau kita ada sedikit ilmu, kongsikan, ya, kongsikan. Semoga dapat dimanfaatkan oleh semua. Okey, saya mohon maaf kalau ada sebarang silap dan salah sepanjang perkongsian kali ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.